Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka kata. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Dr. Nobanu binti Mahidin Naidu selaku pensyarah pembelajaran berkhidmat dan yang berusaha Cik Barati anak perempuan Santasarin selaku guru pembimbing bagi kursus pembelajaran berkhidmat. Yang dikasihi Cik Atikah yang manis bertudung coklat bawal selaku moderator wal bicara kita pada petang ini, iaitu pembelajaran berkhidmat adalah dan pembelajaran berkhidmat bukanlah. Pada ketika ini yang pastinya Cik Atikah sangat gigih dalam melontarkan setiap baris kata idea. Apa khabar Cik Atikah? Anda sihat? Boleh perkenalkan sedikit tentang diri anda? Alhamdulillah, khabar baik saudara Ain. Jadi saya akan perkenalkan diri saya sedikit. Nama yang diberi adalah Nur Atikah binti Abdul Jalil, berumur 21 tahun, merupakan bekas pelajar yang mengambil kursus pembelajaran berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu UPSI di Perak. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersua muka pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk hadir dalam memeriahkan lagi sesi wal bicara santai kita pada hari ini. Saya, Ain Syahira, akan mengacarai sesi wal bicara kita pada hari ini. Pada hari ini, saya ditemani oleh seorang speaker yang cantik akan mengupas tajuk kita supaya lebih menarik. Saya bawakan Cik Nora Atikah disebabkan dia merupakan seorang bekas pelajar kursus pembelajaran berkhidmat. Sedang kita lihat bahawa pembelajaran berkhidmat adalah penting bagi setiap individu untuk merasai pengalaman dalam menyediakan individu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bertepatan dengan tema kita pada hari ini, pembelajaran berkhidmat ialah dan pembelajaran berkhidmat bukanlah, adalah satu platform di mana kita dapat mengetahui apakah sebenarnya pengetahuan berkhidmat itu bermaksud. Baiklah, tanpa melengahkan lagi masa, kita akan sama-sama mendalami dan mengupas lebih lanjut apakah sebenarnya kepentingan pembelajaran berkhidmat ini. Soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Cik Atikah ialah, apakah sebenarnya pendidikan atau pembelajaran berkhidmat ini? Baik, terima kasih Encik Ain atas soalan itu. Jadi saya meneliti bahawa pembelajaran berkhidmat ini merupakan satu proses belajar di mana seorang pelajar itu di dalam kumpulan mereka dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berkepentingan kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan. Jadi perkara yang bermanfaat ini sebenarnya biasanya telah dirancang dengan menamakan projek tersebut oleh pasukan pembelajaran berkhidmat itu sendiri supaya projek itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat atau golongan yang dituntut dan dapat memberi kesan yang lama terhadap sesuatu perkara yang telah dirancang itu. Jadi tujuan sebenarnya pembelajaran berkhidmat ini diwujudkan untuk memberi sumbangan dan kehidupan kita agar lebih bermakna dan boleh membentuk diri kita menjadi seorang warga negara yang berpatriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Oh, ini bermakna pembelajaran berkhidmat merupakan satu proses belajar kepada seseorang individu di dalam sebuah kumpulan dalam menyediakan suatu perkhidmatan yang bermanfaat kepada masyarakat yang lain tanpa mengharapkan sebarang balasan. Berkenaan dengan itu, adakah boleh Cik jelaskan
bahawa pembelajaran berkhidmat ini seakan-akan aktiviti sukarelawanan. Dan apakah ciri-ciri pembelajaran berkhidmat? Okey, menjawab persoalan Cik Ain tadi, sememangnya ianya benar bahawa pendidikan berkhidmat ini, kalau kita lihat, orang mesti akan cakap kita dengar seorang kira adalah satu aktiviti kesukarelawan, tapi sebenarnya ianya lebih mementingkan aspek pembelajaran dan perkhidmatan yang secara seiring. Jadi ciri pembelajaran berkhidmat ialah bercirikan 3 elemen seperti iaitu pelibatan, pengajian akademik dan pengalaman praktikal yang merangkumi aspek pendidikan sivil itu, serta kesedaran dan pemahaman, serta aspek kesukaran pelajar, community service dan kajian lapangan. Kesan daripada ciri tersebut kalau akan melahirkan adik-adik yang bernas pada masa akan datang, dan sebenarnya dapat menggalakkan pembelajaran dan perkembangan dalam sosial, emosi dan kognitif. Namun pembelajaran berkhidmat ini bukanlah hanya program sukarelawan yang semata-mata dan hanya berlaku sekali-sekala, dan ianya bukan hanya untuk peringkat universiti iaitu pelajar FTA atau APTS sahaja. Namun ianya juga diwujudkan di dalam sekolah menengah melalui mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Baiklah, penerangan yang sangat menarik dari Cik Atikah. Seperti yang saya lihat, apa yang Cik Atikah berkatakan bahawa pembelajaran berkhidmat ini semestinya ada tujuan tersendiri. Ia bermakna pembelajaran berkhidmat ini tidak dilakukan di atas sesuatu asbab keseronokan semata-mata. Maka, pembelajaran berkhidmat ini ialah seperti yang dicirikan dengan elemen-elemen yang telah disebutkan oleh Cik Atikah sebentar tadi. Jelaslah bahawa pembelajaran berkhidmat bukanlah semata-mata mencari keseronokan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Cik Atikah lagi, bagaimanakah kita perlu mencari permasalahan berkaitan dengan masyarakat yang memerlukan itu? Sudah tentu ada langkah-langkah yang kita selitkan atau yang kita gunakan untuk mencari sesuatu itu boleh memberikan manfaat sama ada berkesan ataupun tidak. Sudah tentu dan tepat sekali Cik Ain. Memang pembelajaran berkhidmat ini ada langkah-langkah pelaksanaan dia, dan pelaksanaan pembelajaran berkhidmat ini sejajar ataupun seiring dalam mencari permasalahan dan projek yang boleh dilakukan oleh pelajar secara berkumpulan. Jadi terdapat 5 langkah dalam pengenalpastian masalah. Terdapat satu dokumen yang mengandungi elemen atau langkah dalam mengenalpasti masalah. Jadi yang pertama adalah elemen kenalpasti komuniti, adakah ianya melibatkan negara, dunia, negeri dan sesuatu golongan, dan mencari bukti permasalahan benarkah ia akan berlaku sama ada teruk, sederhana atau rendah. Jadi seterusnya adalah penilaian menilai keperluan komuniti berdasarkan laporan media, wawancara ataupun peta aktiviti masyarakat. Selain itu juga langkah dia adalah memilih keperluan komuniti dengan menggunakan kriteria terlibat dengan menghubungkaitkan dengan pembelajaran, kepentingan juga keberkesanan, dan langkah seterusnya ialah membangunkan refleksi data keseluruhan yang telah dijana dari hasil pemerhatian yang telah dilakukan. Jadi akhir sekali ialah ianya sebenarnya dapat membangunkan rancangan untuk menilai pembelajaran pelajar tersebut sendiri. Baiklah Cik Atikah, penerangan yang sangat lengkap di mana kita dapat lihat dan kita dapat terokai bahawa pembelajaran berkhidmat sedia ada, perlu dijalankan dengan melalui
penyiasatan. Maka pembelajaran berkhidmat ini memerlukan perancangan yang rapi dari ahli kumpulan. Semestinya ada borang untuk penyiasatan, sama ada adakah perkara itu penting ataupun tidak untuk dimanfaatkan. Jika begitu, rumusan bagi soalan ini saya dapat simpulkan bahawa pembelajaran berkhidmat memerlukan perancangan yang teliti dari pelbagai aspek yang telah disenaraikan. Maka jelaslah bahawa pembelajaran berkhidmat bukanlah satu perkara yang dijalankan secara melulu dan sambil lewa. Baiklah, saya ingin bertanya lagi dan berpenasaran bahawa siapakah yang berperanan dalam menyiasat sesuatu kes kejadian berdasarkan pengalaman Cik Atikah. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran berkhidmat ini selesai dijalankan ialah mestilah gembira lah kan, kerana saya gembira sangat waktu tu kerana setelah lamanya rancang projek tu, setelah banyaknya masalah dan banyaknya kami kena penambahbaikan itu ini dalam segi macam-macam lah kan. Jadi saya sangat gembira dan lega kerana waktu tu kami sangat menjalankan projek yang sangat baik dan berjaya, dan terutamanya saya dapat lihat projek kami tu sangat mendatangkan kesan yang sangat positif kepada diri kami juga sebagai pembuat perancang projek itu, dan juga orang yang menyertai dan orang sekeliling yang menyertai projek itu. Jadi daripada situ sebenarnya program tu banyak perkara yang saya dapat pelajari. Jadi waktu tu sebenarnya saya dapat menjalankan dan dapat tugasan iaitu jawatankuasa makanan bagi peserta dan sesiapa yang menyertainya. Jadi daripada jawatankuasa makanan tu sebenarnya saya tak pernah melakukan urusan tu. Jadi daripada situ sebenarnya saya baru tahu bahawa untuk menyelesaikan menganggarkan pembelanjaan daripada situ, sebenarnya kami telah diperuntukkan projek itu telah diperuntukkan berapa-berapa. Jadi daripada situ pihak makanan iaitu saya kena buat anggaran pembelajaran tu supaya dapat sistematik lah kan dalam menguruskan makanan tu. Jadi jawatankuasa makanan ni juga akan bekerjasama dengan urus setil dan jawatankuasa lain untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Jadi jawatankuasa makanan ni kita kalau tengok hanya menyediakan makanan saja, tapi sebenarnya banyak sebenarnya kerja dia. Kita kena tengok berapa jumlah orang yang menyertai makanan dia ni okey ke tak untuk orang kan orang dah penat kan buat projek tu. Jadi kita kena tengok semua tu dan pembelanjaan dia kenalah sangat-sangat produktif dan sangat-sangat sistematik lah dengan kos kita kan. Dan jawatankuasa makanan ini juga kena menguruskan berbincang untuk penetapan masa dan tempat makan peserta. Jadi pihak jawatankuasa ni makanan ni kena uruskan waktu bila kami makan, waktu bila kami sarapan gitulah kan. Jadi semua tu kena, dan tempat makanan pun kami kena sertakan dan supaya orang dapat makan dengan selesa lah kan. Jadi dan kami akan kena memastikan minuman dan makanan tu diagih dengan secara adil supaya tak adalah orang akan tak cukup. Sebab itulah jawatankuasa makanan ni kita takut daripada segi tak cukup semua kan, tiba-tiba ramai pula, tiba-tiba daftarnya sikit tapi datangnya ramai. Daripada situlah kita kena sentiasa buat penyediaan yang baik kan. Jadi itulah yang saya dapat
pelajari daripada situ, banyak lagi sebenarnya. Dan saya sangat terima kasih kerana daripada projek itu saya dapat macam-macam saya belajar dan macam-macam pembelajaran yang saya dapat dalam kursus pembelajaran berkhidmat tersebut, terutamanya untuk diri saya sendiri dan kepada orang lain. Jadi itu sahaja perasaan saya. Jadi, jelaslah bahawa pembelajaran berkhidmat ialah sebuah projek yang dilaksanakan dengan idea-idea dari ahli kumpulan yang terlibat. Bukanlah semata-mata mengharapkan idea dari pembimbing, supaya adanya kerjasama dari pelajar dan ahli kumpulan. Selain itu, pembelajaran berkhidmat merupakan satu proses belajar yang akan mengalami kecacatan. Kecacatan bukannya ia menampakkan satu parut yang teruk, tetapi mungkin ada kekurangan di mana pembelajaran berkhidmat ini bukanlah sesuatu yang memiliki kesempurnaan. Okey, baiklah Cik Atikah, soalan yang terakhir bagi saya yang saya ambil daripada penonton, apakah perasaan anda setelah pembelajaran berkhidmat selesai dijalankan? Okey, selamat tinggal kepada semua yang menonton dan terima kasih Cik Ain yang sangat bijaksana kerana telah menguruskan bual bicara kita sampai ke akhir ini, dan terima kasih kerana mempercayai saya dan menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian tentang pengalaman saya semasa menjadi bekas pelajar dalam kursus pembelajaran berkhidmat ini. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih dan saya harap apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat dan memberi manfaat kepada anda semua yang mendengarnya, dan semoga anda yang akan mengambil kursus ini akan datang dapat belajar dengan baik, kerana pembelajaran berkhidmat ini adalah sangat-sangat bagus untuk kita terutamanya sebagai pelajar. Okey. Maka dengan akhirnya penerangan daripada Cik Atikah tadi, kita telah pun berada di penghujung acara. Masa juga sangat mencemburi kita di mana kita dapat simpulkan bahawa pembelajaran berkhidmat adalah sesuatu proses pembelajaran dan bukannya satu perkara yang sia-sia dan tidak mendatangkan sebarang faedah. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain hari dengan topik yang lagi panas. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal.